Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sekalung penghargaan saya hulurkan kepada Tuan Pengerusi, barisan panel yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang tidak jemu mendidik anak bangsa dan rakan-rakan yang cukup berkredibiliti, seterusnya warga Malaysia yang dekat di hati. Sidang penonton penuh santun. Sebelum bahtera berlayar, eloklah kita bersama-sama merungkai dan menghurai isi tersurat melalui pidato yang termeterai. Kita tidak mewarisi daripada nenek moyang kita, sebaliknya kita meminjamnya daripada generasi yang akan datang. Begitulah kata Muhammad Gandhi, seorang pemimpin India yang tersohor. Kata-kata beliau sudah cukup membuktikan bahawa alam sekitar adalah harta yang paling berharga yang perlu dijaga kepentingannya. Berdirinya saya di pentas perdana ini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana menerusi modul pidato saya. Teknologi hijau menyelamatkan dunia. Sebelum spekulasi menjadi sensasi, sebelum kata membelah bicara, sebelum isi menyusul hujah, izinkan saya mendefinisikan perasa yang membina tajuk pidato agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga dan saya betah berkata-kata. Teknologi hijau membawa pengertian aplikasi teknologi moden untuk memelihara sumber dan alam sekitar semula jadi dan mengawal kesan negatif aktiviti manusia. Ia adalah rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding dengan teknologi sedia ada. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, kita menggunakan sumber-sumber seperti tenaga, air dan sebagainya secara minimum untuk menghasilkan sesuatu produk. Menyelamatkan pula boleh didefinisikan sebagai melindungi atau menjauhkan bencana. Hal ini membawa makna bahawa menyelamatkan dunia boleh ditarifkan sebagai melindungi bumi daripada bencana yang disebabkan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Hadirin yang dirahmati, cetusan minda yang pertama. Teknologi hijau meminimumkan kesan buruk kepada alam sekitar. Pencemaran udara, air, bunyi dan sebagainya akan menjejaskan kualiti hidup rakyat semua jika dibiarkan berterusan. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, kesan negatif kepada alam sekitar adalah minimum. Ia dapat meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup, meningkatkan kualiti udara dan air, dan juga melindungi sumber semula jadi. Teknologi hijau terbukti lebih cekap kerana ia boleh menjana tenaga dalam pelbagai keadaan dengan selamat dan mesra pengguna. Ini dapat dibuktikan melalui pengalaman dan amalan di negara maju yang telah membangunkan industri ini sejak sekian lama. Sidang Dewan berkarisma. Cetusan minda yang kedua. Teknologi hijau menjana ekonomi negara. Hasrat ini dapat dicapai melalui penggunaan teknologi dan meningkatkan kualiti hidup semua kehidupan manusia dan biodiversiti umumnya. Teknologi hijau dapat membantu mengurangkan kos operasi, meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Teknologi ini juga dapat meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja. Industri yang menggunakan produk berhubung teknologi hijau dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Prestasi kitar hidup ekonomi juga dapat dioptimumkan. Pada 6 November 2020, Kerajaan Malaysia telah membentangkan Belanjawan 2021 yang merupakan belanjawan terbesar dalam sejarah Malaysia. Belanjawan kali ini bersetujuan untuk membantu ekonomi Malaysia pulih daripada kemelesetan dengan jangkaan pendapatan negara akan meningkat sebanyak 6% daripada kepada RM228.1 bilion pada tahun 2021.
Contohnya, Solarverse Holdings (SLVEST) adalah syarikat penyedia perkhidmatan solar di Malaysia. Syarikat ini baru sahaja tersenarai di papan S pada 26 November 2019 dengan harga RM0.35 sesaham. Hari ini, harga saham syarikat ini telah mencecah RM1.36 sesaham dan ianya merupakan kenaikan sebanyak 289% dalam masa setahun. Kini, nilai pasaran SLVEST adalah sebanyak RM531.2 juta. Sidang saksi bermisi, saudara dan saudari. Cetusan minda ketiga berdiri di atas modul teknologi hijau meningkatkan kualiti komuniti. Dari segi komuniti, teknologi hijau dapat meningkatkan kualiti udara, terma dan bunyi persekitaran. Contoh ini dapat dilihat melalui penggunaan kereta enjin hybrid. Hal ini dapat meningkatkan keselesaan dan kesihatan penghuni bandar, mengurangkan masalah infrastruktur tempatan dan meningkatkan kualiti hidup. Antara bangunan hijau di Malaysia ialah Pusat Tenaga Malaysia (PTM), iaitu bangunan hijau berkonsepkan bangunan tenaga rendah dan mesra alam selain dilengkapi sistem Building Integrated Photovoltaic (BIPV) yang mesra alam kerana tidak mencemar selain mengurangkan penggunaan tenaga daripada sumber bahan api fosil. Dengan amalan teknologi hijau, secara tidak langsung, kualiti hidup komuniti dapat ditingkatkan. Untuk menjayakan strategi ini, kerajaan menubuhkan Majlis Teknologi Hijau yang bertujuan memastikan penyelesaian pada peringkat tertinggi bagi mengimplementasikan dasar yang cekap. Warga Dewan sekalian, tuntasnya, aplikasi teknologi hijau adalah selaras dengan konsep pembangunan mapan yang mana pembangunan dilaksanakan perlu memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan. Sehubungan itu, kita bertanggungjawab memastikan generasi akan datang dapat sekurang-kurangnya menikmati kualiti kehidupan yang kita perolehi sekarang. Perubahan gaya hidup dan perubahan minda akan menggorak langkah ke arah penghayatan dan pengalaman teknologi hijau. Perubahan kecil yang kita buat pada hari ini akan memberikan kesan yang besar pada masa depan. Sekian dahulu pidato saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.